Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk sains tingkatan 3 KSSM, kita akan teruskan dengan bab 10 penerokaan angkasa lepas dengan subtopik kali ini 10.1 perkembangan dalam astronomi. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat 10.1.1 berkomunikasi mengenai perkembangan dan aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas serta kepentingannya. Menyusuri sejarah model sistem surya, maka tokoh yang paling awal ialah Ptolemy dalam mencipta atau membina model sistem surya. Beliau yang lahir pada tahun 90 sehinggalah 160 tahun selepas Masihi merupakan seorang yang berbangsa Yunani. Beliau merupakan ahli astronomi dan juga mempunyai kepakaran dalam bidang astrologi dan geografi. Dengan kepakaran yang ada, beliau telah pun berjaya membina satu model untuk sistem surya yang dinamakan geosentrik. Model geosentrik ini membawa maksud geo sebagai bumi, manakala sentrik pula membawa maksud berpusat. Jadi, daripada istilah geosentrik ini kita dapat lihat Ptolemy telah pun mencetuskan idea bahawa bumi adalah pusat kepada sistem surya. Okey, selain daripada itu, Ptolemy juga membina model ini dengan menyatakan bahawa kesemua jasad-jasad yang mengelilingi bumi sebagai pusat sistem surya ini akan mengorbit pada orbit yang berbentuk bulat. Dan inilah dia model sistem surya yang pertama dicipta oleh manusia yang dikenali sebagai geosentrik. Ini merupakan model geosentrik yang telah pun dibina oleh Ptolemy. Daripada gambar wajah ini kita dapat lihat jasad-jasad disusun dalam 7 orbit, iaitu termasuklah Luna ialah bulan, Mercury adalah planet utarit, Venus adalah planet Zuhrah, Solis ialah matahari, Martis ialah planet Marikh, Loris ialah planet Mushtari dan seterusnya adalah Saturni, iaitu planet Zuhal. Kesemua jasad-jasad ini dinyatakan bahawa akan mengelilingi ataupun mengorbit bumi dalam keadaan orbit membulat. Jadi di sini cikgu nak sharekan dengan anda ilustrasi berkenaan model yang telah pun dibina oleh Ptolemy ini. Okey, jadi kita lihat model geosentrik yang mana bumi sebagai pusat sistem surya ini dan seterusnya dikelilingi dengan 7 orbit. Okey, kemudian bermula dengan susunannya yang paling hampir dengan bumi iaitu bulan. Okey, seterusnya ialah planet utarit, planet Zuhrah, matahari. Okey, matahari mengelilingi bumi beserta planet-planet yang lain. Okey, dan seterusnya ialah Marikh, planet yang paling besar dalam sistem surya kita iaitu Mushtari, dan akhir sekali ialah planet Zuhal. Jadi inilah dia 6 planet sahaja dan juga matahari yang dikatakan mengelilingi bumi sebagai pusat bagi geosentrik. Jadi di sini bumi adalah sebagai pusat sistem surya dan bumi pula dinyatakan bahawa tidak berputar, iaitu pegun pada tempatnya, dan orbit kesemua orbit ini adalah membulat ke dalam bentuk bulat, dan bulan, matahari serta planet-planet yang lain akan mengorbit bumi pada orbit yang bulat. Inilah dia model ciptaan Ptolemy yang mana dikenali sebagai geosentrik, iaitu geo membawa maksud bumi.
berpusatkan bumi, geocentric. Selepas lebih daripada 1000 tahun cetusan idea model sistem suria geosentrik oleh Ptolemy, maka satu lagi model sistem suria yang baru telah pun berjaya dibina oleh seorang lagi tokoh saintis yang dikenali sebagai Nicolaus Copernicus bagi menggantikan model yang dibina oleh Ptolemy. Beliau yang lahir pada tahun 1473 berasal daripada Poland. Beliau yang merupakan seorang ahli astronomi, matematik, ekonomi dan juga doktor telah pun berjaya membina satu model sistem suria yang baru yang dikenali sebagai heliocentrik. Helio membawa maksud matahari, manakala sentrik pula membawa maksud berpusat. Berpusatkan matahari. Jadi, model heliocentrik ini menyatakan bahawa matahari merupakan pusat kepada sistem suria kita. Jadi di sinilah permulaannya yang membawa kita menyatakan bahawa matahari adalah pusat sistem suria. Beliau juga menyatakan bahawa kesemua planet-planet mengelilingi matahari, iaitu sebagai matahari sebagai pusatnya, pada orbit membulat. Jadi inilah dia cetusan heliocentrik, idea heliocentrik yang menyatakan bahawa matahari adalah pusat sistem suria. Inilah dia model heliocentrik, cetusan idea daripada Copernicus, yang menyatakan bahawa matahari, kita dapat lihat daripada gambar macam ini, Sol di tengah-tengah ini adalah solis, iaitu matahari, sebagai pusat kepada seluruh sistem suria kita. Dan seterusnya dikelilingi oleh 6 planet yang akan beredar pada orbit yang berbentuk bulat. Dan beliau juga yang mencetuskan idea bahawa bumi bukan lagi pusat kepada sistem suria, malah bumi mengelilingi pusat sistem suria iaitu matahari, sama seperti mana planet-planet yang lain. Dan beliau juga menyangkal idea geosentrik oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa bulan beredar pada orbit sama seperti planet lain yang mengelilingi pusat sistem suria. Di sini kita dapat lihat Copernicus menyatakan bahawa bulan mengelilingi bumi pada orbitnya. Dan bukanlah seperti planet-planet yang lain yang mengelilingi pusat sistem suria. Jadi di sinilah bermulanya idea bahawa matahari adalah pusat dan bulan pula mengelilingi bumi, berputar mengorbit bumi. Jadi sekarang jom kita lihat ilustrasi bagi susunan model heliocentrik, yang mana heliocentrik ini berpusatkan matahari. Matahari sebagai pusat yang mana mempunyai orbit mengelilingi matahari dalam bentuk bulat. Bermula dengan orbit yang pertama yang paling hampir dengan matahari iaitu Utarid. Seterusnya ialah planet Zuhrah dan seterusnya ialah bumi kita. Dan di sini pula tercetus idea bahawa bumi mempunyai orbit yang mana bulan mengelilingi bumi pada orbitnya. Jika sebelum ini Ptolemy menyatakan bahawa bulan mengelilingi bumi sama seperti mana matahari dan planet-planet, jadi di sini untuk model heliocentrik ianya telah pun diubah. Yang mana bulan hanyalah mengelilingi bumi, sementara bumi dan planet-planet lain pula akan mengelilingi matahari. Seterusnya selepas bumi ialah planet Marikh, planet Mushtari dan akhir sekali adalah planet Zuhal.
Jadi ini sahajalah 6 planet yang mengelilingi matahari dalam model heliocentrik oleh Copernicus. Okey, jadi matahari adalah pusat sistem suria dan orbitnya adalah orbit yang berbentuk bulat. Semua planet-planet, ada 6 planet keseluruhannya, mengorbit matahari pada orbit bulat tadi, dan bulan pula mengorbit bumi, yang mana bumi berputar pada paksinya, okey, sambil mengelilingi matahari, sementara bulan sentiasa mengorbit bumi. Dan inilah dia model heliocentrik oleh Nicolaus Copernicus. Selepas beberapa puluh tahun kemudian, muncul pula seorang tokoh saintis yang dikenali sebagai Kepler, yang lahir pada tahun 1571, iaitu beberapa puluh tahun selepas kematian Copernicus. Okey, yang mana beliau merupakan seorang yang berasal daripada Jerman dan merupakan seorang ahli astronomi, matematik dan astrologi. Beliau berjaya mengubah suai model heliocentrik idea Copernicus tadi dengan mencipta satu hukum baru yang dikenali sebagai hukum Kepler. Jadi model heliocentrik ini diubah suai dengan hukum Kepler. Okey, jadi helio kekal membawa maksud matahari sebagai pusat kepada sistem suria kita, tapi dengan pertambahan ataupun cetusan idea baru yang dikenali sebagai hukum Kepler, yang menyatakan bahawa matahari pada titik fokus sepunya pada orbit yang berbentuk elips, yang mana planet-planet akan mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips, bukan lagi orbit yang berbentuk bulat. Jom kita lihat model heliocentrik dengan hukum Kepler. Okey, seperti mana model heliocentrik yang menyatakan matahari sebagai pusat model sistem suria kita, maka sama seperti hukum Kepler ini juga. Okey, matahari sebagai pusat yang dikelilingi oleh orbit yang berbentuk elips. Okey, anda dapat lihat ya bentuk elips yang membujur. Okey, dan untuk hukum Kepler ini terdapat pertambahan orbit yang mengelilingi matahari. Jom kita lihat susunan bagi planet yang mengelilingi matahari. Okey, kita mulakan dengan planet yang paling hampir dengan matahari, iaitu Utarid. Seterusnya ialah Zurah, diikuti dengan planet Bumi, Marikh, Mushtari, iaitu planet yang paling besar dalam sistem suria kita. Seterusnya ialah Zuhal, dan pertambahan 2 lagi planet yang baru untuk hukum Kepler ini, iaitu planet Uranus dan planet Neptune. Kesemua 8 planet ini mengelilingi matahari pada orbit yang berbentuk elips. Okey, jadi Kepler menyatakan bahawa matahari sebagai pusat sistem suria dengan mengekalkan idea Copernicus sebelum ini. Okey, jadi ia disebut sebagai model heliocentrik. Dan seterusnya, Kepler menyatakan bahawa orbit planet mengelilingi matahari sebenarnya berbentuk elips dan bukanlah berbentuk bulat. Okey, jadi matahari merupakan pada titik fokus sepunya pada orbit elips ini. Dan planet-planet lain pula mengorbit matahari. Jadi sekarang jom kita membuat ulang kaji atau perumusan bagi perkembangan sejarah model sistem suria. Okey, bermula dengan cetusan idea Ptolemy untuk geosentrik, iaitu berpusatkan bumi. Kemudian diubah idea ini oleh Nicolaus Copernicus yang menyatakan bahawa sebenarnya model untuk sistem suria adalah heliocentrik, iaitu matahari sebagai pusat. Dan seterusnya idea ini ditambah baikkan, diubah suai oleh Kepler yang menyatakan bahawa orbit yang mengelilingi matahari ini sebenarnya adalah berbentuk elips. Okey, jadi ini pula adalah model yang
berubah mengikut zaman. Okey, bermula dengan bumi sebagai pusat, matahari sebagai pusat dan seterusnya matahari sebagai pusat, tetapi planet lain beredar pada orbit berbentuk elips. Inilah dia model yang diguna pakai sehinggalah ke hari ini, iaitu model heliocentrik dengan pengubahsuaian hukum Kepler. Jom kita lihat perbandingan dua model sistem suria, iaitu model yang dicipta oleh Ptolemy dan juga model daripada Copernicus. Okey, persamaan bagi kedua-dua idea ini ialah orbit yang mengelilingi sistem suria adalah berbentuk bulat. Okey, ini adalah persamaan bagi kedua-dua idea tokoh saintis ini. Tetapi Ptolemy mencetuskan idea yang berbeza daripada Copernicus, iaitu bumi sebagai pusat. Tetapi berbanding dengan Copernicus yang menyatakan bahawa matahari sebagai pusat. Dan ini adalah perbezaan bagi kedua-dua idea tokoh saintis ini. Jom kita lihat pula perbandingan model sistem suria di antara model heliocentrik Copernicus dengan model heliocentrik hukum Kepler. Okey, kedua-dua tokoh ini berpegang kepada heliocentrik, iaitu matahari sebagai pusat. Ini adalah persamaan bagi kedua-dua idea tokoh ini. Okey, tetapi apabila kita menerangkan tentang perbezaan kedua-dua idea heliocentrik ini, okey, Copernicus menyatakan bahawa orbit sebenarnya berbentuk bulat, berbanding dengan Kepler yang menyatakan bahawa orbit berbentuk elips. So ini adalah perbezaan bagi kedua-dua tokoh saintis ini. Model geocentrik oleh Ptolemy, model heliocentrik oleh Copernicus, dan akhir sekali model heliocentrik dengan hukum Kepler oleh Kepler. Dan inilah dia yang diguna pakai sehinggalah ke hari ini, iaitu model heliocentrik dengan hukum Kepler. Ini sahajalah perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel cikgu. Bye semua.